Cara kita bukan hanya terhenti di sini, itu sebagai mukadimah pengetahuan bagaimana istita'ah yang disebut di dalam Al-Quran. Datuk Seri pula berkenaan dengan kita melihat tabung haji sebagai satu badan yang diamanahkan untuk menguruskan bukan hari ini, bertahun-tahun yang lalu. Dan sudah pasti keyakinan itu dan kepercayaan diberikan bukan hanya kepada pihak kerajaan Malaysia, tapi kerajaan Arab Saudi untuk mengendalikannya. Mengikut dari sudut pandangan Datuk Seri sendirilah, kita melihat bahawa kewangan di antara perkara yang sering kali menjadi perbualan dan juga perbahasan utama. Pada sudut tabung haji sendiri, adakah tabung haji memberikan sedikit bantuan ataupun keringanan untuk menyelesaikan masalah kewangan ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz Nabil yang sahabat lama saya. Alhamdulillah. Saya bersama Ustaz Datuk Anhar dan juga Ustaz Ashraf. Datuk Setia tadi dah sebut dah istita'ah tu apa. Di antaranya kewangan. Ya. Kewangan. Jadi ini juga diperjelaskan dalam resolusi muzakarah haji peringkat kebangsaan yang dianjurkan oleh tabung haji, di mana menekankan bahawa mereka yang ingin pergi menunaikan haji, tanggungjawab adalah ke atas dirinya untuk membiayai perbelanjaan sebenar. Itu resolusi. Dan itulah titik permulaan bahawa semua orang perlu bertanggungjawab membiayai perjalanan hajinya sendiri. Jadi walaupun kita lihat dari segi kenaikan kos haji makin tahun makin meningkat dalam pelbagai aspek, dan oleh kerana faktor-faktor yang kebanyakannya di luar kawalan kita. Inflasinya, charge tambahan yang dikenakan, cukai yang dinaikkan, VAT 15% dan sebagainya, pergerakan mata wang asing dan sebagainya, itu semua di luar kawalan dan menjadikan kos haji kita meningkat. Dan tabung haji juga telah pun memainkan peranan dalam membantu para jemaah haji kita dengan memberi bantuan kewangan sejak daripada tahun 2001 sehingga tahun 2023 yang lalu ini. Dia berjumlah 2.4 bilion ringgit. Sebanyak itu. Dan pada tahun 2024 ni, tahun yang nak pergi haji tahun ni, juga dianggarkan lebih 300 juta. Masya Allah. Jadi saya rasa alhamdulillah sejak pada tahun 2022 kita telah mula merangka semula struktur bayaran haji kita untuk secara bersasar kepada orang-orang yang memerlukan. Kita memperkenalkan B40, M40 dan juga T20. Jadi dengan itu ianya lebih tersasar kepada mereka, bersasar kepada mereka yang memerlukan. Seperti mana tahun lepas, bantuan kewangan kita untuk B40 ialah 64%. Mereka hanya bayar 36%, tabung haji bayar 64%. Begitu juga dengan M40, 48% adalah bantuan daripada kita. Dan kita lihat balik tujuan kita menubuhkan tabung haji itu sendiri. Dengan adanya tabung haji juga membantu umat Islam simpan sedikit demi sedikit, dah cukup duit dan boleh pergi haji. Itu yang sebenarnya asas penubuhan tabung haji. Jadi saya rasa ianya juga satu bantuan kepada mereka ini. Jadi walaupun saya nak mengambil kesempatan ini untuk nak menceritakan tentang bantuan kewangan haji dan impaknya kepada agihan keuntungan, dividen yang setiap tahun yang kita perolehi. Itu pun kita perlu lihat juga dari segi kemampuan tabung haji pula, kemampuan kewangan tabung haji. Jadi kalau kita anggarkan bahawa bayaran bantuan kewangan haji itu lebih tinggi, maka agihan keuntungan itu akan berkurangan. Dia imbang begitu. Kalau nak agihan keuntungan tinggi, maka bantuan kewangan untuk haji akan berkurangan lah. Jadi itu perlu dilihat dari segi aspek kelestarian keuntungan, kelestarian kewangan tabung haji. Jadi saya balik kepada istita'ah tadi. Kita lihat pada tahun lepas, 500 jemaah haji telah pun mengambil keputusan untuk tidak mengambil bantuan kewangan ini, atau sebahagian ataupun sepenuhnya. Dan ini di kalangan B40 juga. Ya, saya. Jadi saya mengharapkan pada tahun 2024 ni lebih ramai lagi yang menghayati istita'ah ini akan juga memberi laluan pada orang lain dan dia bayar penuh. Baik, insya-Allah. Terima kasih Datuk Seri. Bukan hanya sekadar merancang dan menguruskan perjalanan jemaah haji, tapi juga mendidik kita supaya kita sendiri untuk berusaha dengan kemampuan kita sendiri daripada asas. Fadil Ustaz Ashraf, baru balik daripada Turki. Kita melihat dari sudut ini sekarang, Ustaz di antara orang yang banyak terlibat dengan pengurusan haji dan juga orang yang membantu jemaah haji di sana. Fadil Ustaz sendiri melihat konsep istita'ah itu sendiri macam mana boleh memberikan sedikit kelapangan lah kepada kita, terutama jemaah awam ni, untuk melaksanakan haji?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustaz Nabil, Datuk Anwar, Datuk Mufti, Datuk Seri yang bersama dengan kita hari ini. Saya gayat. Saya gayat. Dia macam kalaulah kata istita'ah ni ada syarat dalam mengendalikan forum perdana, maka saya tak mampulah untuk duduk kat sini ni. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah kita kongsi sebuah sedikit tentang agama kita supaya kita faham tentang apabila syariat turun, dia dibina di atas apa. Sebab orang kadang-kadang dia rasa lagi susah, lagi kuat agama. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, sesungguhnya syaitan boleh masuk melalui banyak lorong, ifrat wa tafrid. Sebahagian masuk lorong yang melampau, sebahagian masuk lorong yang lalai. Ada orang yang disemangat. Ada orang semangat kuat. Ada orang tak ada semangat langsung. Jadi malam ni bila cerita tentang haji, al-ilmu qabla as-sa'i. Ilmu dulu sebelum daripada cerita bab haji. Jadi bila kita faham, baru kita tengok, ada sejarah, ada ulama yang faham, yang alim, yang saleh. Mereka tidak sempat menunaikan haji. Kerana mereka faham maksud istita'ah. Jadi kita nak jadi orang yang faham. Bahawa kita clear bahawa agama turun, wa ma ja'ala 'alaikum minad din min haraj. Agama tidak datang sehingga kamu rasa susah. Sehingga mungkin ada orang yang kadang-kadang dia rasa begitu susahnya sehingga aku terpaksa berhutang, aku terpaksa habis gadai segala-galanya. Walaupun fatwa hutang ada tentang hutang, tapi nak cerita segala-galanya habis kerana kewajipan fardu haji. Tetapi bila kita cerita agama datang dengan mabni ala taysir, dibina di atas kesenangan. Tanpa kita nafikan mana-mana ibadah lah Ustaz. Semayang ke, puasa ke, zakat ke, dia memang ada mujahadah, dia ada kesukaran tu, ada perjuangan tu. Tapi apabila Allah mengikat satu-satu amalan, biasanya taklif itu dengan sebab dan syarat. Semayang, masuk waktu, semayang. Tak masuk waktu, tak boleh semayang. Ada syarat dia. Ada wuduk, tak ada wuduk. Puasa, tenggelam matahari, terbit matahari, ada syarat dia. Begitu juga haji. Maka haji, Allah meletakkan syarat kepada kita dan Allah memberikan satu keringanan yang mana diceritakan oleh Datuk Mufti, oleh Tan Sri tadi, iaitu istita'ah. Saya suka apabila Datuk Mufti mulakan dengan pandangan Imam Nawawi yang menyebut mubasyarah binafsi. Salah satu ibadah yang mana ada dua bahagian. Satu, dia sendiri pergi. Nombor dua, dia boleh bagi orang pergi. Cantiknya, semayang tak boleh macam tu. Ibadah mahdah. Semayang tak ada orang nak qada, tak ada. Nak suruh orang badal semayang, tak ada. Tapi haji ada. Sebab kena pancang betul-betul apa sebenarnya yang difahami dengan ibadah haji. Wallahualam. Alhamdulillah, jazakallah khairal jazak. Terima kasih Fadil Ustaz Ashraf. Itu di antara dapatan awal kita pada pusingan ini untuk kita faham berkenaan dengan istita'ah. Paling penting bukan hanya sekadar ada duit, tapi kena tengok juga kemampuan yang lain. Seperti yang dibahaskan oleh Sahibu Samah Datuk Mufti kita tadi, kemudian Datuk Seri dan juga Fadil Ustaz Ashraf. Itu di antara perkara asas kita untuk kita bincang tentang mahu atau mampu. Nak tahu lebih lanjut, jangan ubah channel anda. Kita akan kembali selepas ini.